Hai murid-murid, selamat datang ke channel Cikgu Ku. Apa khabar murid-murid? Cikgu harap anda semua sihat sejahtera. Sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, mari kita tonton satu video yang telah cikgu sediakan. Murid-murid cuba teka apa permainan yang mereka sedang lakukan. Mereka sedang bermain bola sepak. Jadi, apa aktiviti yang mereka sedang lakukan dalam video ini? Mereka sedang menjalankan satu pertandingan bola sepak. Untuk pengetahuan murid-murid, bola sepak ialah sejenis permainan yang dimainkan antara dua pasukan yang mengandungi 11 orang pemain. Jadi, mereka perlu memenangi perlawanan dengan menjaringkan lebih gol daripada pasukan lawannya. Jadi bagaimana bola sepak ini dimain? Bola sepak ini dimainkan dengan menggunakan kedua-dua belah kaki. Tetapi para pemain juga dibenarkan menggunakan semua bahagian badannya kecuali tangan. Tapi dalam ini hanya seorang pemain yang diberi pengecualian, iaitu penjaga gol. Hal ini demikian, penjaga gol bertugas untuk mengelakkan bola daripada merentasi garisan gol. Jadi penjaga gol diberikan kebenaran untuk menggunakan tangannya untuk menangkap bola. Okay, murid-murid, mari kita teruskan dengan kita pada hari ini, iaitu unit 10, toleransi kukuhkan perpaduan. Jadi hari ini kita akan belajar bina kerangka dan tulis karangan. Jadi murid-murid akan tahu kita perlu menghasilkan satu karangan untuk pembelajaran kita hari ini. Ini merupakan contoh yang cikgu tunjukkan untuk kamu, tetapi contoh karangan ini bukannya karangan yang akan kamu buat. Okay, jangan risau. Ini sahaja contoh untuk memberikan satu pengetahuan ataupun pendedahan kepada murid-murid semua untuk tahui format-format untuk menulis satu karangan. Okey, contoh. Pada mulanya, kita ada pendahuluan bagi permulaan satu karangan. Jadi perenggan pertama dalam satu karangan itu adalah pendahuluan. Lepas ada pendahuluan, kita ada isi-isi penting. Okay. Pada bahagian belakang karangan kita, iaitu perenggan penutup. Okay. Jadi kita tahu dalam satu karangan kita perlu ada 3 unsur-unsur yang penting, iaitu pendahuluan, isi-isi penting dan penutup. Jadi murid-murid, jangan sesekali kamu tinggalkan salah satu unsur ini dalam satu karangan. Jadi karangan ini perlu mengandungi ketiga-tiga unsur ini supaya karangan itu lebih lengkap. Sebelum kita mula, cikgu nak tegaskan satu peraturan, iaitu setiap perenggan perlu ada langkau tempat di bahagian depan perenggan. Jadi setiap kali kita mulakan satu perenggan baharu, kita perlu langkau tempat dahulu sebelum kita mula tulis satu ayat. Ini beza dengan binaan ayat. Dalam satu penulisan karangan, kita perlu ada satu peraturan, iaitu langkau tempat di bahagian depan satu perenggan baharu. Tetapi ada satu pengecualian bagi pendahuluan. Kita nampak pendahuluan tidak ada sebarang langkau tempat. Jadi ini merupakan satu pengecualian sahaja. Jadi dalam format penulisan karangan, kita nampak pendahuluan tidak perlu ada langkau tempat, tetapi bagi perenggan-perenggan yang seterusnya, iaitu perenggan isi-isi penting dan perenggan penutup, kita perlu langkau tempat di bahagian depan perenggan. Kita masuk tajuk karangan kita. Ini merupakan aktiviti yang akan kita jalankan hari ini. Ini merupakan kerangka karangan. Berdasarkan gambar, kita nampak gambar ini mungkin mereka sedang bermain bola sepak. Lepas tu gambar ini menceritakan tentang seorang budak lelaki dalam
pertandingan bola sepak. Jadi mari kita binakan satu kerangka karangan yang berdasarkan budak lelaki ini. Pendahuluan. Pendahuluan dia bagi ayam tambatan. Murid-murid, apa maksud ayam tambatan? Ayam tambatan merupakan orang yang dianggap hebat dan menjadi harapan dalam pasukan. Maksudnya budak lelaki yang kita nampak tadi, dia adalah ayam tambatan. Hebatnya. Seterusnya, mara ke peringkat akhir dan peringkat zon. Okey, mari kita mulakan satu perenggan pendahuluan bagi karangan kita hari ini. Kita nampak ada seorang budak lelaki. Jadi, cikgu pada pendapat cikgu nampak budak lelaki ini merupakan seorang budak lelaki India. Jadi, cikgu bagi nama dia Rajesh. Okey, seterusnya cuba tengok apa contoh pendahuluan yang cikgu bagi. Rajesh merupakan ayam tambatan pasukan bola sepak Sekolah Kebangsaan Sentul 2. Pasukan bola sepak sekolah dia berjaya mara ke peringkat akhir pertandingan bola sepak peringkat zon. Ini merupakan contoh-contoh cikgu tulis untuk kamu semua. Murid-murid boleh keluarkan buku penulisan dan tuliskan pendahuluan yang cikgu bagi ini. Dan ingat murid-murid, bagi pendahuluan kita tidak perlu langkah tempat bagi perenggan pertama. Ini merupakan peraturan menulis karangan. Seterusnya, isi pertama. Diberikan isi pertama, tergesa-gesa ke padang. Mungkin ini menceritakan tentang Rajesh, dia tergesa-gesa ke padang. Seterusnya, apa kita nampak dari gambar ini? Mungkin dia sudah buka beg. Jadi cikgu tulis membuka beg sukannya. Lagi satu tempat kosong. Apa yang dia buat? Apa yang kita nampak dalam gambar ini? Dia buka beg. Lepas tu lagi satu. Nampak tak sini? Kita perlu tulis ini. Ini nampak dia punya stocking di mana? Rak kasut. Jadi mungkin kita boleh faham bahawa Rajesh ini dia tinggalkan stocking bolanya. Jadi stocking bolanya tertinggal. Jadi murid-murid boleh tengok. Ini merupakan contoh perenggan yang cikgu bagi. Isi pertama. Pada hari pertandingan, Rajesh tergesa-gesa ke padang. Sebaik-baik tiba di padang, dia membuka beg sukannya. Rajesh kelihatan terkejut. Nampak dia terkejut. Rupa-rupanya stocking bolanya tertinggal di atas rak kasut di rumahnya. Ini adalah contoh perenggan isi-isi penting cikgu. Murid-murid ingat, ini merupakan perenggan kedua dalam karangan kita. Jadi kita perlu langkah tempat dahulu sebelum kita memulakan satu perenggan baharu. Perlu ingat ya, ini merupakan peraturan dalam semasa kita menulis satu karangan. Seterusnya isi kedua. Murid-murid nampak kenapa dengan dua-dua budak lelaki ini? Kenapa Rajesh nampak sedih? Nampak dia beri sedih. Ada 3 tempat kosong kita perlu isi. Mari kita tengok gambarnya. Dia dah berikan sedih. Jadi mungkin dia kata Rajesh sedih. Lepas tu kita nampak seorang budak lelaki. Mungkin kita boleh anggap dia adalah kawan baik Rajesh. Jadi apa kawan baik dia buat? Dia cuba menenangkan Rajesh. Lepas itu apa dia buat? Dia berikan stockingnya. Lepas tu, lepas dia beri stocking, apa Rajesh baru buat? Mungkin Rajesh dia mengambil stocking itu. Jadi mari kita jalinkan ke semua frasa ini untuk menjadi satu perenggan. Contoh cikgu buat, Rajesh berasa sedih dan ini siapa? Ini
kawan baik Rajesh. Jadi cikgu bagi nama dia Fahim. Okey. Kawan baik Rajesh iaitu Fahim datang menenangkan Rajesh. Okey, lepas tu Fahim memberikan stokingnya untuk siapa? Kepada Rajesh. Okey, lepas itu Rajesh mengambil stoking itu. Lepas dia ambil stoking itu untuk apa? Lalu memakainya. Okey. Jadi murid-murid perlu jalinkan semua frasa ini untuk menjadi satu perenggan. Ini contoh perenggan yang cikgu buat. Rajesh berasa sedih. Kawan baik Rajesh iaitu Fahim datang menenangkan Rajesh. Fahim memberikan stokingnya kepada Rajesh. Menurut Fahim, dia membawa 2 pasang stoking. Rajesh mengambil stoking itu lalu memakainya. Nampak murid-murid? Cikgu ada tambah lagi satu ayat iaitu menurut Fahim dia membawa 2 pasang stoking. Kenapa? Sebab cikgu nak jadikan dia lebih logik sedikit. Sebab Fahim dia berikan stoking kepada Rajesh. Kalau dia berikan stoking, macam mana dengan Fahim? Jadi cikgu menganggap Fahim dia ada terbawa 2 pasang stoking. Jadi Fahim dia cakap menurut Fahim dia membawa 2 pasang stoking. Jadi Rajesh baru boleh ambil stoking itu lalu memakainya. Ini akan menjadikan cerita ini lebih logik sedikit. Okey. Murid-murid, kita teruskan dengan isi ketiga. Okey. Isi ketiga diberikan menjaringkan gol, memeluk Rajesh. Okey, apa yang berlaku? Nampak gambar ini, apa Rajesh buat? Rajesh nampak sangat gembira. Lepas tu dia macam bersorak dengan gembira. Mungkin dia dah menang. Okey, kita cuba untuk isi tempat kosong. Okey, memeluk Rajesh. Mungkin maksudnya kawan-kawan Rajesh dia peluk Rajesh. Kenapa? Sebab mereka gembira. Kenapa mereka gembira pula? Mungkin mereka menjadi Johan. Okey, jadi untuk isi ketiga ini kita boleh jalinkan menjadi satu perenggan seperti ini. Rajesh berjaya menjaringkan gol. Lepas itu Fahim. Ni nampak tak Fahim? Fahim dan rakan sepasukannya memeluk Rajesh. Mereka peluk Rajesh sebab Rajesh berjaya menjaringkan gol. Lepas itu mereka berasa gembira. Kenapa gembira? Kerana menjadi Johan. Johan apa? Apa mereka sedang melakukan? Mereka sedang menjalankan satu pertandingan. Jadi mereka menjadi Johan dalam pertandingan itu. Okey. Jadi kita perlu tuliskan kerangka karangan ini dalam satu perenggan pula. Dalam pertandingan itu, nampak cikgu ada tambah satu penanda wacana. Kenapa kita perlukan penanda wacana dalam satu karangan? Pada perenggan yang sebelumnya kita terangkan tentang Rajesh dia tertinggal stokingnya. Lepas tu Fahim pinjam stoking. Lepas itu takkan kita terus sampai mereka dah menang. Jadi kita nak jadikan perenggan ini lebih logik. Kita tambah penanda wacana iaitu dalam pertandingan itu. Jadi kita boleh fahamkan mereka sudah menjalankan pertandingan pada masa ini. Okey. Jadi Rajesh dalam pertandingan itu, Rajesh berjaya menjaringkan gol. Fahim dan rakan sepasukannya memeluk Rajesh. Mereka berasa gembira kerana menjadi Johan dalam pertandingan itu. Murid-murid boleh cuba isi tempat kosong dengan ayat-ayat kamu sendiri ataupun kamu juga boleh ambil ayat contoh-contoh ayat yang cikgu bagi ini. Okey. Terusnya kita dah sampai bahagian terakhir iaitu perenggan penutup. Okey. Diberikan mengucapkan terima kasih. Kenapa ucap terima kasih? Mungkin Rajesh ucap terima kasih sebab tadi Fahim yang tolong dia.
Kita tengok balik gambar ini. Okey, dia ucap terima kasih. Kenapa? Mungkin disebabkan dia pinjam stoking. Lepas itu cikgu berikan bersyukur. Ini mungkin perasaan Rajesh. Jadi contoh cikgu buat untuk perenggan ini. Rajesh mengucapkan terima kasih. Mengucapkan terima kasih kepada siapa? Kepada Fahim kerana meminjamkan stoking kepadanya. Okey, macam mana pula dengan ini bersyukur? Mungkin Rajesh amat bersyukur. Kenapa dia bersyukur? Sebab mempunyai kawan baik yang sentiasa bersedia untuk membantunya. Ini merupakan contoh ayat cikgu, ataupun kamu juga boleh tulis Rajesh amat bersyukur kerana dapat memenangi pertandingan tersebut. Juga boleh. Okey. Murid-murid boleh cuba habiskan perenggan terakhir, iaitu perenggan penutup ini dengan ayat-ayat sendiri, ataupun murid-murid juga boleh menggunakan ayat-ayat yang cikgu buat ini. Okey, murid-murid ingat, perenggan ini juga perlu langkau tempat sebab ini merupakan perenggan yang baharu. Okey, setakat sini saja kita belajar sampai sini. Okey, murid-murid perlu ingat, setiap perenggan perlu langkau tempat sebelum memulakan perenggan baharu, kecuali perenggan pendahuluan. Okey, jadi murid-murid, ini merupakan contoh ataupun format yang kita perlu ada apabila kita buat satu karangan. Jadi berdasarkan pengajaran dan pembelajaran kita tadi, murid-murid perlu hasilkan satu karangan yang bertajuk pertandingan bola sepak. Jadi murid tadi sudah ada contoh-contoh yang cikgu bagi setiap perenggan karangan. Jadi murid perlu salin semula perenggan-perenggan itu untuk menjadikan satu karangan yang lengkap. Jadi murid perlu salinkan karangan itu dalam buku penulisan. Lepas itu tangkap gambar, ambil gambar bagi karangan kamu itu dan hantar kepada WhatsApp cikgu secara personal. Jadi cikgu akan ambil gambar-gambar karangan kamu sebagai kehadiran. Okey, setakat sini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.